السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله الذي أنت الأحد الذي أنت الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد رب اشرح لنا صدورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد العالمين. آمين 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 يا رب العالمين. قال الله تعالى في الكتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا أو كما قال. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi insya-Allah taala pada pagi yang mulia ni, rasanya tak lambat lagi saya ucapkan selamat Ramadan kepada semua. Ini hari yang kedua kita puasa lah. Jadi malam nanti kita akan masuk tarawih yang ketiga insya-Allah. Jadi saya nak kongsikan dengan para jemaah sekalian beberapa perkara ataupun beberapa intipati penting lah berkenaan tentang solat-solat sunat yang kita nak lakukan, terutama sekali dalam bulan Ramadan ini. Tolong kalau boleh kita jadikan dia sebagai ibadat, jangan jadikan dia sebagai adat. Kerana apa dia? Banyak daripada kita buat ibadat itu sekadar adat dan juga mengikut-ikut orang sahaja. Okey. Jadi pertama-tama sekali saya nak bagi tahu dekat sini, nasihat ini adalah untuk diri saya sendiri dan juga kepada semua, berkenaan tentang solat-solat sunat lah. Sebelum kita nak pergi kepada solat-solat sunat, saya nak bagi makluman terlebih dahulu. Dalam banyak-banyak solat sunat tu, dia ada satu lagi solat yang terlebih utama berbanding dengan solat-solat sunat ni. Apa dia tu? Solat fardu berjamaah. Ni ramai orang ambil sambil lewa sebenarnya. Kan solat fardu berjamaah ramai orang ambil sambil lewa. Selalu macam saya bagi kuliah lah, sebenarnya saya tak tujukan sangat kuliah ni pada orang yang duduk dalam kuliah. Saya tujukan orang luar kuliah sebenarnya. Tu yang bagus buat online ni. Sebab apa dia? Sebab kita nak tujukan kepada orang yang tidak mengikuti kuliah. Kerana apa dia? Kebanyakan daripada mereka mengambil sambil lewa akan kelebihan solat fardu berjamaah. Kita kena tahu dalam kaedah solat sunat ni, kalau dalam kitab I'anatul Talibin dia menyebutkan bahawasanya solat sunat ini terbahagi pada dua bahagian. Satunya solat sunat secara berjamaah dan yang keduanya solat sunat secara bersendirian. Manakala dalam kitab Iqna' dia bagi kepada dua bahagian pula. Dia kata apa dia? Bahagi kepada muakkadah dan juga ghair muakkadah. Jadi para hadirin hadirat sekalian, mana-mana solat sunat, sama ada didirikan secara berjamaah ataupun tidak, muakkadah ataupun tidak, kesemuanya ni kalah belaka dengan solat fardu berjamaah. Tak boleh lawan tu. Kerana dia hukum dia paling-paling tinggi sekali pula solat sunat ini adalah muakkadah saja. Dia tak akan sampai ke fardu, tak akan boleh sampai ke fardu sebab nama pun solat nawafil. Kan, apa itu solat nawafil? Seperti mana kita bacakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Anbiya ayat yang ke-72, muka surat 327 yang saya bacakan awal-awal tadi lah, diambil daripada firman Allah Subhanahu wa taala tadi, wa wahabna lahu ishaqa ya'quba nafilah. Kan Yaqub
banafilah nafilah, maksudnya dah tambahan, kan? Dan juga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam Ishaq sebagai anak dan juga Yaqub itu sebagai cucu, yakni sebagai tambahan, kan? Tambahan zuriat lah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka masuk nafilah tu adalah tambah, nawafil tambah-tambah lah, solat-solat yang ditambah-tambah. Jadi solat fardu ni mana ada tambah, 5 tu je lah. Cumanya bezanya adalah ketika kita dirikan secara berjamaah, maka kedudukannya itu adalah fardu kifayah. Nampak tu? Tak boleh lawan. Yalah, tak boleh lawan. Solat fardu berjamaah ni tak boleh lawan sama sekali. Tapi itulah yang kita sedih, minta maaf nah sikit. Kita nak bagi maklumat, ramai daripada golongan kita kadang-kadang melebihkan akan solat tarawih, tetapi sembahyang fardu isya pun tak buat. Yakni apa dia? Bukan tak buat lah, dia tak buat secara berjamaah. Maksud saya bukan tak buat langsung, tapi tak buat secara berjamaah. Jadi tak kena tu. Yang mana solat fardu isya berjamaah itulah ranking paling tinggi sekali. Tahu-tahu dia sibuk ke tarawih. Ada beberapa tempat saya pernah sampai, kita memberikan tazkirah kat situ, solat fardu isya tak nampak pun kawan ni. Masa kita solat sunat rawatib, yakni ba'diyah isya pun kawan ni tak nampak. Tiba-tiba nak solat tarawih, coy, sampai pula dia ni. Kok mana pula dia ni? Bukan kita nak kata tak boleh solat tarawih, tak, jangan pun salah faham. Tapi kita pelik dia sembahyang isyak kat mana dia ni. Satu. Yang keduanya, saya nak bagi makluman, kalaulah kata siapa-siapa yang nak mendirikan solat sunat tarawih tetapi belum mendirikan ataupun belum menunaikan solat fardu isya, maka tarawih tak dikira. Mana kira tarawih? Tarawih itu didirikan selepas daripada solat fardu isya. Selama mana belum solat fardu isya, tak payah mimpilah buat tarawih. Biar 40 rakaat pun. 40 rakaat itu dikirakan apa dah? Nawafil sahaja. Kan maksudnya solat sunat mutlak sajalah, tak dikirakan sebagai tarawih sama sekali. Maka jaga yang ni dululah sebelum kita nak masuk darajat solat sunat. Okey, tu sedikit lah kita nak bagi faham. Dan juga macam sebelum pada ni pun saya dah bagi tahu, bila kata mari ke akhir daripada bulan Ramadan, nak masuknya Syawal, ataupun bahasa mudahlah kita kata tanggal malam 1 Syawal tu sangat-sangat menyedihkan. Solat fardu maghrib dan juga isya berjamaah tak jumpa dah. Tak jumpa dah, hilang belaka dah. Pakat-pakat sibuk belaka dah nak raya. Nak raya tu raya lah, silakan. Tak ada siapa pun tak bagi raya. Orang yang tak puasa pun raya juga. Tapi nak bagi tahu, sepatutnya kita hiasilah diri kita ini dengan ibadat yang mana Allah, pada malam tersebut ramai orang lalai. Nabi sendiri bagi tahu pada malam raya ramai orang lalai. Betul dah tu. Sebab kalau kita tengok sembahyang fardu berjemaah maghrib isyak tak ada orang, subuh lagi tak ada orang. Tiba-tiba nak sembahyang raya lain macam punya ramai. Dia orang melebihkan sembahyang raya berbandingkan solat fardu berjemaah. Walhal apa yang dijanjikan dan juga apa yang didarajatkan akan sembahyang itu adalah sembahyang fardu jemaah lebih utama. Tapi itulah kita tak faham, tak reti nak susun. Tu jadi salah tu lah. Kita susun tu tak kena dengan gaya dan juga salah. Maka ganjaran pahala yang kita duk sibuk itu adalah sebagai adat sahaja, bukannya ibadat. Okay, nah, tu yang pertama lah. Yang kedua, kita akan masuk kepada darajat solat-solat sunat. Saya mungkin tak dapat huraikan semua secara sempurna, tapi kita nak bagi faham. Ramai berlakunya kesalahfahaman daripada golongan para jemaah yang mendirikan solat sunat tarawih. Okay dah. Bila masuk saja dalam bulan Ramadan, maka berduyun-duyunlah dan juga ramai-ramailah datang nak mendirikan solat sunat tarawih secara berjamaah. Satu perkara yang baik, bagus. Namun ni kita nak bagi faham, ramai daripada golongan-golongan ini meninggalkan yang lebih utama. Yakni ada solat-solat sunat yang terlebih utama berbanding dengan solat sunat tarawih ni. Yang ni lah yang ramai duk tinggal-tinggal ni. Sayang lah. Maka dengan sebab tu saya nak beri pesanan lah pada pagi ni, susun elok-elok solat sunat, supaya yang lebih utama kita letakkan di atas. Yang tarawih tu sebenarnya bukan tak bagi buat, jangan salah faham lah. Saya kira kata ustaz kata jangan buat tarawih, bukan tak bagi buat tarawih, tapi kita nak suruh susun elok-elok.
Kerana apa dia? Dalam banyak-banyak solat sunat, kita patah balik tadi, kita sebutkan apa, Syekh Ad-Dimyati dalam kitabnya I'anatul Talibin menyebutkan bahawasanya apa dia, solat sunat yang mana dilakukan secara berjamaah, kerana solat-solat sunat yang dilakukan secara berjamaah itu ada 5, kan? Tak termasuk pun solat tarawih tak dengar pun, kita takkan dengar nama tarawih ni di hujung lagi, jauh lagi. Solat sunat yang dilakukan secara berjamaah yang rankingnya nombor 1 adalah solat sunat Aidil Adha mengikut Imam Syarqawi, Aidil Adha. Yang keduanya solat sunat Aidil Fitri. Yang ketiganya solat sunat gerhana matahari. Dan juga yang keempatnya solat sunat gerhana bulan. Yang kelimanya solat sunat istisqa. Jumpa tak nama tarawih? Tak jumpa lagi. Jadi jangan duduk lebih-lebih sangat lah. Maksud jangan lebih sangat tu apa dia? Kena faham lah apa yang saya nak bagi faham ni. Orang kita tarawih macam gila, mari tu penuh lain macam. Tapi solat sunat lain dia orang tak reti ya. Ni yang kita nak tegur ni. Yang ni benda yang kita nak tegur sebenarnya. Tapi tadi kan saya kata solat sunat Aidil Adha, Aidil Fitri dan sebagainya. Jadi mungkin dia kata tu saya kata Aidil Fitri, kenapa kata duk bising sangat pasal sembahyang fardu berjemaah? Kan kita dah bagi tahu solat sunat darajatnya dia takkan naik kepada fardu kifayah. Buatlah macam mana sekalipun dia takkan naik kepada fardu kifayah. Sedangkan solat fardu secara berjamaah hukumnya fardu kifayah. Kan bila kita sebut fardu tu maksudnya apa dia? Tinggilah darajat berbanding dengan sunat. Nama pun dah lain dah. Tapi ramai orang tak faham. Okey nah. Jadi ni 5. Kita akan masuk kepada jenis solat yang ke-6. Ya, solat berjemaah yang ke-6 yang tinggilah darajatnya. Apa solat sunat ke-6 yang tinggi darajatnya? Yakni yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab Majmu'. Dalam banyak-banyak solat sunat yang terlebih utama, yakni yang ketika mana dilakukan secara bersendirian ataupun berjemaah, maka adalah solat sunat rawatib. Apa itu solat sunat rawatib? Diambil daripada perkataan ratibun yang memberi makna apa dia? Mengiringi ataupun berterusan. Jadi maksud asalnya ratib lah, jamak dia rawatib lah. Yang ratibun jamak dia jadi rawatib. Jadi apa yang dimaksudkan dengan rawatib ini? Yakni solat-solat yang mengiringi akan solat-solat fardu, ataupun solat-solat yang berterusan dan bersamaan dengan solat fardu. Yakni bila dalam banyak-banyak solat sunat rawatib, qabliyah, ba'diyah dan sebagainya lah, itu dinamakan solat sunat rawatib. Kan itu solat sunat rawatib. Dan juga disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab Majmu', dalam banyak-banyak solat sunat rawatib ni, solat sunat rawatib manakah yang rankingnya nombor 1? Solat sunat rawatib yang nombor 1 adalah solat sunat witir secara berjamaah, itulah nombor 6. Kita tak jumpa pun tarawih lagi. Saya tak ada sebut lagi tarawih. Saya duk sebut tarawih ni maksudnya belakang-belakang, jauh lagi kat belakang. Tak jumpa lagi. Hak kita duk sibuk tiap malam tu tarawih. Ba'da Isyak tak buat pun. Ba'da Isyak tak buat. Ba'da Isyak ni dia jatuh ke bawah sikit selepas daripada solat sunat witir secara berjamaah. Jadi apa yang saya nak sebutkan di sini kepada para hadirin hadirat sekalian, ramai daripada kita ketika mana mendirikan ataupun menunaikan solat sunat tarawih, bila sampai dekat witir ramai yang meninggalkannya. Allahu Akbar. Sayanglah, sayang. Kalaulah kata ni saya nak bagi faham saja, macam saya semalam kita jadi imam tarawih satu surau, tapi surau tu buat 8, saya dah bagi tahu dah saya buat 20. Yang saya beritahu saya buat 20. Jadi saya kata saya tak boleh nak buat witir lah ni. Dan juga AJK surau memang kenal lah saya, dia tahu kita buat 20. Tak apa Ustaz buat 8, witir kita akan bagi imam surau. Ustaz nak balik ke apa, terpulang. Jadi saya terpaksa mentakhirkanlah witir tu sebab saya balik rumah sambung pula tarawih dengan orang rumah saya. Kita sambung pula tarawih dengan orang rumah kita sebab nak bagi orang rumah kita pun buat juga tarawih, dan juga saya sambung lagi 12, cukupkanlah jadi 20 rakaat. Jadi dia macam ni tuan-tuan hadirin hadirat sekalian. Kalaulah kata ni saya nak bagi faham lah, kalaulah kata mana-mana tempat yang melakukan 8 dan juga kita nak sambung 20, maka bolehlah takhirkan witir tersebut. Tak apalah, yang tu ada sebab lah.
Kerana apa dia? Yang afdalnya nak sembahyang tarawih dulu, barulah witir. Jangan witir kat tengah-tengah, dia tak afdal kat situ. Namun kita nak bagi faham macam ni, kalaulah kata kita solat tarawih memang kita nak buat 8 pun, ya, contoh kita nak buat 8 dan memang surau tu buat 8, maka dia teruskanlah witir bersama dengan imam tersebut. Jangan nak takhir-takhirkan. Walaupun sebenarnya ada dalam kalangan kita kata apa dia, tak apa Ustaz, kita nanti nak witir time bangun sahur. Ramai yang duk kata macam tu, saya duk dengar ramai tau. Yang tak apa Ustaz, kita nak takhirkan witir pada waktu qiyam, waktu sahur nanti. Saya nak bagi faham dekat sini apa dia. Kita sebutkan tadi, disunatkan witir dalam bulan Ramadan secara berjamaah, itulah ranking nombor 6. Kalau kita buat dekat rumah, kita qiyam seorang-seorang, kita buat witir berjamaah ke seorang-seorang? Seorang-seorang. Jadi mana yang lagi tinggi darajatnya, seorang-seorang ke jemaah? Berjamaah. Jadi kenapa nak takhirkan witir tu? Ni yang kita kata tak reti susun ni. Dia tak reti nak susun macam mana ni. Jadi dia macam ni lah para hadirin hadirat sekalian. Buat tarawih 8 ataupun 20, suka hatilah mana-mana pun. Kalau kata nak buat 8 sekalipun, nanti kalau boleh buatlah witir secara berjamaah. Ya, buat witir jemaah. Saya tak pastilah sini macam mana. Ada setengah tempat yang mana saya faham dia orang ni 8 terus keluar. Jadi saya punya nasihat kepada dia, 8 tu keluar tak nak sembahyang tak apa, makanlah morai ke ikut apa benda pun. Nanti bila kata surau tu nak buat witir, masuk balik sembahyang witir. Kena buatlah witir secara berjamaah. Kecuali kalaulah kita sebutkan apa dia, qiyam yang dilakukannya itu secara berjamaah pada tengah malam ataupun kita kata pada awal pagi mungkin dibuat qiyam dekat rumah dia secara berjamaah dengan anak isterinya dan sebagainya, maka barulah sunat takhirkan. Baru boleh takhirkan sebab dia buat berjamaah. Kan dia buat berjamaah lah dekat rumah, tapi tetap afdaliyat dia tak boleh lawan juga kat surau masjid. Kerana apa dia? Surau masjid satu jemaah ramai, yang kedua tempat dia tu tempat itikaf, dan juga lagi apa dia, tempatnya itu memang rumah Allah, memang tak boleh lawan. Sebab tu nasihat saya tetap kata boleh buat kat surau masjid, supaya apa dia, kita mendapatkan ranking nombor 6 tu. Okay? Kita mendapatkan ranking nombor 6 yang kita sebutkan tadilah. Dan juga satu perkara lagi yang saya nak sebutkan sedikit lah berkenaan tentang witir. Saya ada lebih kurang 5 minit lagi dah. Ada witir ni saya nak bagi faham sikit. Sebab disebutkan dalam kitab-kitab fiqh, wa aqalluhu rak'atan wa aktsaru 11 raka'atin. Okey. Sekurang-kurangnya witir adalah 1 rakaat, dan juga sebanyak-banyak witir adalah 11 rakaat. Okey. Kita nak huraikan bahagian 1 saja. Sebelah tu tak payah hurai sebab jarang orang buat. Jarang orang buat. Cuma saya sebut sikit witir boleh ke lebih daripada 11? Tak boleh. Maksimum 11. Rajinlah macam mana pun 11 saja. Lebih daripada tu tak dikirakan witir. Okey, settle. Cuma bahagian 1, nombor 1 ni yang kita nak sebutkan, witir dilakukan secara 1 rakaat. Okey, para hadirin hadirat sekalian, macam semalam lah saya ada kuliah dekat surau tu, saya tekankan sungguh-sungguh supaya korang ni janganlah keluar selama mana imam yang menggantikan saya solat witir ini belum siap. Saya tekankan sungguh-sungguh tu, saya kata kalau boleh jangan keluar lah. Kita bukannya jadi imam, jadi makmum je. Imam baca pun tak panjang. Dan juga semayang macam saya, bila kata kita buat tarawih pun saya kata pada saya dah potong-potong ayat bagi pendek, nak bagi orang boleh buat witir juga. Supaya apa dia? Supaya kita banyakkan ibadah sebagai ibadah dalam bulan Ramadan, bukannya adat. Orang kita ni na'udzubillah suka duk ikut orang. Jangan ikut orang lah. Kita buat itu atas dasar ilmu dan juga ibadah. Jadi saya kata tekankan buat witir juga, dan juga kalau boleh janganlah buat 1. Memang dalam fiqh ataupun dalam mazhab kita menyebutkan apa dia, sekurang-kurangnya 1 rakaat. Di dalam mazhab kita dan juga 3 mazhab lah. 3 mazhab semua kata ada 1 mazhab. Mazhab Hanafi dia kata tak ada witir 1 rakaat. Jadi dia macam ni, dalam mazhab kita witir 1 rakaat boleh ke? Boleh, tapi khilaful aula. Kena boleh tapi khilaful aula. Dan juga Imam Syarqawi menyebutkan jika kita melazimi, maksudnya selalulah, maksud melazimi ni selalu sangat buat witir dengan 1 rakaat, maka hukumnya adalah makruh.
Kerana hukumnya makruh. Apa tu makruh? Meninggalkannya itu mendapatkan pahala, mendirikannya itu tidak ada apa-apa. Rugi juga. Buat witir buat tapi satu rakaat selalu makruh. Khilaful aula okey. Tapi kalau kata dah selalu buat, maka dia akan bertukar jadi makruh. Jadi disebutkan dalam kitab I'anatul Talibin, dia kata adnal akmal, yakni sekurang-kurangnya sempurna witir itu adalah 3 rakaat. Jadi buatlah 3 lah. Tak lama pun, tak patah kaki pun 3 rakaat tu. Imam dia takkan baca surah Baqarah kat solat sembahyang witir tak. Dia akan baca pendek-pendek. Kerana saya baca lagi pendek. Sebab kita tahu dah orang tak nak lama-lama. Dalam kepala dia cepatlah nak murai, kita baca pendek-pendek ya. Jadi imam pun biasanya dia faham keadaan makmum, dia takkan baca panjang-panjang lah witir. Jadi tolonglah witir jaga. Dan juga akhir, saya nak tutup di sini berkenaan tentang solat sunat rawatib yang 10, yang mana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yakni daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia kata aku telah menjaga 10 sunat rawatib yang mana Nabi SAW menjaganya dan juga Nabi tak pernah tinggal. Solat sunat rawatib ni dia ada 2 lah, muakkadah dengan ghair muakkadah. Kalau kita campur kedua-duanya akan jadi 22 rakaat. Punyalah banyak. Dan juga saya ambil sikit lah apa yang disebutkan dalam kitab Kashful Litham, mas'alatun ay hadhihi mas'alatun, sembahyang rawatib itu jikalau yang bukan muakkadah sekalipun. Kan sembahyang rawatib ada 2 kan, muakkadah, ghair muakkadah. Okey, yang bukan ghair muakkadah sekalipun afdal daripada sembahyang sunat pada malam, yakni qiyam malam yang kita dah buat lah, tahajud, tasbih dan sebagainya tu, kalah tu semua kalah, tetap kalah lah. Dan juga terlebih afdal daripada sembahyang tarawih. Tak boleh lawan juga, tarawih bawah lagi. Nak bagi tahu rawatib yang duk tinggal-tinggal sini saya tak kata lah, saya kata tempat lain. Semalam saya tibai kuat agak lah surau tu, semua tercengang agak. Saya kata pada sembahyang sunat rawatib ba'da isyak tak bangun pun buat. Padahal ba'da isyak tu dia punya ranking dan juga dia punya kelebihan lagi besar daripada tarawih 20 rakaat yang korang nak buat ni. Tercengang semua, senyap, kelip-kelip belaka. Saya kata susun elok-elok sembahyang sunat. Jangan malas. Kita kadang-kadang bukan apa, saya faham. Setengah orang dia kata sebab nak sembahyang 8 rakaat jadi kita rehat dulu lah. Rawatib kita tak nak buat, dia nak tunggu 8. Dia tak tahu yang 2 rakaat rawatib tu lebih besar daripada 8 tu. Kena jadi tolonglah susun elok-elok. Saya sebutkan 10 rakaat yang mana Nabi SAW tak pernah tinggal, dan juga ada 12 lagi yang mana ghair muakkadah itu, yang mana Nabi kadang-kadang saja pernah tinggal. Sebab tu dia turun darajat sikit. Yang 10 ni Nabi tak pernah tinggal langsung. Yang 12 ini adalah kadang-kadang Nabi tinggal, bukan selalu. Kadang-kadang kita terus tak buat. Bukan kata kadang-kadang ni buat pun tak. Jadi bila saya letakkan 10, saya bagi tahu 10 dengan 12 secara ringkas, kita akan tutup di sinilah. Maksudnya apa yang saya bagi tahu ni tak ada masuk tarawih pun. Tarawih bawah lagi, hujung lagi. Saya tak sebut pun tarawih ni, hujung lagi. Jadi ada 10 yang Nabi tak pernah tinggal sama sekali, yang disebutkan muakkadah lah. Pertama sekali adalah 2 rakaat sebelum subuh. Ini paling ranking nombor 1 lah. Selepas witir berjamaah, maka ni nombor 1. Dan solat sunat sebelum subuh dia nombor 1. Yang keduanya solat sunat sebelum zuhur, ni ramai orang tinggal. 2 rakaat sebelum zuhur, ni ramai tak buat ni, jagalah. 2 rakaat sebelum zuhur, kena 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isyak. Ni 5 ni, 5 kali 2 10 dah kan. 5 ni 5 kali 2 10. Jadi nak bagi tahu pada ni 10 yang mana Nabi SAW tak pernah tinggal sama sekali. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isyak. 5 kali 2 10. Dan juga dia ada ghair muakkadah yang kadang-kadang Nabi tinggal, ada 12. Kan ada 12. Yang pertamanya 2 rakaat sebelum zuhur yang ditambah. Kalau kita buat 4 rakaat sebelum zuhur tu kan, 2 tu muakkadah, 2 lagi ghair muakkadah lah. Jadi dia tu taraf dia rendah sikit daripada 2 yang kita lakukan mula-mula lah. Sebab kan ada orang buat solat sunat qabliyah tu 4 rakaat.
Jadi kalau 4 rakaat tu 2 muakkadah, 2 lagi ghair muakkadah. Dan juga itu yang pertama lah. Yang keduanya 2 rakaat selepas zuhur, tambahlah daripada 2 tu jadi 4. Jadi 2 tu muakkadah, 2 lagi ghair muakkadah. Kenah jadi berapa? 2 4. Yang ketiganya 4 rakaat sebelum asar. Sebelum asar ni buat 2 ke buat 4 ke? Kesemuanya ghair muakkadah. Dan juga yang ketiganya 2 rakaat sebelum maghrib, dan juga yang kelimanya adalah 2 rakaat sebelum isyak. Jadi kita kira pada 2 2 4 2 2 12 ha. Okay, semuanya akan jadi 12. Saya ulang balik 2 rakaat sebelum zuhur, ni ghair muakkadah ni. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isyak. Jadi 12 rakaat ini adalah pada ghair muakkadah. Apa maksud ghair muakkadah? Memanglah tak berapa sangat dituntut, namun apa dia? Nabi pernah tinggalkan sekali-sekala. Bukannya selalu. Kita semayang terus pun tahu. Nabi pernah tinggal sekali-sekala. Jadi darajatnya turun sikit. Tapi yang 10 tu, kena yang 10 tu Nabi tak pernah tinggal langsung. 10 tu Nabi tak pernah tinggal. Jadi nak bagi tahu yang 10 tu pun kita tak cukup lagi. Yang mana yang 10 tu pun lebih hebat daripada tarawih. Campungan 12 tadi tu, hak 12 tu pun lagi hebat daripada tarawih. Pun kita ada tinggal. Tiba-tiba tarawih kita punya lah sungguh-sungguh. Kenapa saya tekankan benda ni? Sebab kita duk tengok benda ni susun tak kena. Dan juga ada yang sebutlah kat saya, Ustaz, tarawih setahun sekali. Sebab tu kita nak bersungguh-sungguh. Saya kata apa dia? Kalau tarawih setahun sekali hampa nak bersungguh-sungguh, hak buat tiap-tiap hari tu lagi lah bersungguh-sungguh. Yang pergi tinggal itu kenapa? Dan kenapa pergi tinggal sedangkan tiap-tiap hari boleh buat? Hak tiap-tiap hari boleh buat, tak mau buat. Hak setahun sekali macam orang gila, tak sihat mana tu kata tu. Jadi susun balik solat sunat kita supaya ibadah kita pada tahun ini lebih cantik, lebih baiklah, insya-Allah. Moga-moga apa yang disampaikan bermanfaat dan juga kita dapat ambil istifadah bersama. Tak maaf ambil pansa panjang sikit. Kita tutup majlis kita dengan tasbih, kafarah dan juga surah Al-As. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin amin amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.